الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an, kerana apa suatu dikatakan pada fardu, pada wudu dengan fardu wudu, dan pada sembahyang dikatanya dengan rukun sembahyang. Betul dah? Kena dah? Apa beza? Apa beza tu? Kalau kita ikut apa bayinum boleh juga. Apa bainum apa nak beza lah. Tapi ni moga ni bahasa apa beza antara fardu dan rukun itu. Tapi kalau kita nak ambil ajak dia begitu pun boleh juga apa bain, apa perbezaan. Bain maksudnya perbezaan lah. Tu. Kekal dengan ajak gitu pun tak apa ni. Tu. Ataupun kita ihtimal kata maksudnya la ala sawab beza, apa beza. Nah tu. Ataupun apa bain. Qala musannif rahimahullah taala, itu muka surat 29 daripada bawahnya ialah 16 baris, 17 baris. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu, ditanya akan radhiyallahu anhu kerana apa suatu dikatakan pada wuduk dengan fardu wuduk dan pada sembahyang dikatanya dengan rukun sembahyang. Tu. Jadi kalau wudu ni tak kata rukun wudu, arkanul wudu, kata fardu wudu. Tapi kalau pada semaya dikatakan dengan rukun semaya. Tidak dikatakan fardu semaya. Walhal maksud dia tu sebenarnya hak tulah je. Tapi apa istilah nama dia tu jadi lain. Jadi kalau wudu kita maknanya disebutkan isnadkan dengan perkataan mana fardu wudu. Kalau semaya makna rukun semaya. Apa bain ataupun apa beza antara fardu dan rukun itu? Apa pakar kepada wudu mana fardu wudu, semaya makna rukun sembahyang. Maka dijawabnya radhiyallahu an, maka mudah-mudahan sebab yang demikian itu. Itu maksudnya tidak jazam. Jadi maknanya mualif kita makna jawab daripada mualif kita makna tidak jazam. Mudah-mudahan maknanya boleh jadi. Itu. Dia tidak jazam. Boleh jadilah beginilah dah dia mau tanya gak. Maka mudah-mudahan sebab yang demikian itu, yakni diitlaqkan wudu itu dengan perkataan fardu wudu. Dia semaya rukun semaya. Jadi apa beza anda? Mudah-mudahan sebab yang demikian itu. Jadi sebab itlaq yang berbeza saat itu ialah bersalahan bahawasanya sembahyang tak kala tertegah daripada mencerai-ceraikan rukunnya. Rukun semaya itu kita tak boleh nak cerai-ceraikan dia.
sabab itulah dikatakan rukun. Bersalah wuduk itu boleh diceraikan perbuatannya, boleh. Boleh diceraikan perbuatannya, bahkan orang panggil diceraikan dengan bahasa tidak muttasil, tidak berhubung, yakni tidak mualak. Boleh. Sunat saja mualak. Wuduk pada orang yang salim. Maksudnya yang orang panggil sejahtera daripada daimil adas. Tu. Maka dia boleh cerai-ceraikan. Tu. Jadi dan sebagaimana dulu ada dah niat pada setiap daripada fardu wuduk tu. Boleh diceraikan. Jadi semaya kita tak boleh nak cerai-ceraikan dia. Jadi boleh jadi itulah sebabnya. Gitulah aku nampaknya. Tu. Jadi aku nampaknya mudah-mudahannya. Jadi nak tahu biasa apa panggil wuduknya fardu wuduk. Makna kalau semaya rukun semaya. Jadi mudah-mudahannya sebab yang demikian itu bahawa sembahyang tak kala terteguh daripada mencerai-ceraikan rukunnya semaya. Sebab itulah dikatakan rukun. Sebab tu dia panggil rukun. Sebab rukun-rukun ni bahagian yang tak boleh bercerai tangga. Bersalah wuduk itu boleh diceraikan perbuatannya. Perbuatan wuduk tu boleh diceraikan. Jadi kita nak basuh kaki di KLIA boleh. Ambil air semaya makna kali jepur tu. Taruh. Orang panggil sapu kepala dengan hatu. Sebab dia tidak syarat mualak. Tidak syarat mualak, hanya sunat saja mualak. Malaikat bagi daimil hadas. Sebab itulah aku nampaknya gitulah. Dan lagi dapat diceraikan niatnya. Niat dia tu pada setiap daripada fardu wuduk tu boleh. Sebagaimana ada dah persoalan yang telah kita ikut sebelum daripada ni. Dapat diceraikan niatnya wuduk sebab tiada bertambak-tambakkan antara membasuhnya wuduk. Tu. Maksudnya membasuhnya anggota saat ni. Dia tidak ada pertambak teh. Pertambak teh yang maksudnya bersakut paut. Maksudnya antara orang panggil basuh muka dengan basuh tangan, dengan orang panggil sapu kepala dengan basuh kaki. Sebab itulah dikatakan fardu. Gitulah. Nampak lebih-lebih kurangnya tapi tidak jazam lah. Jadi maknanya radhiyallahu anhu makna pun dia jawab pun makna dengan tidak secara jazam. Sebab tu dia buat mari dengan ibarah mudah-mudah boleh jadi. Mudah-mudah sini maksudnya boleh jadi. Boleh jadilah. Tu. Far'un, maka disyaratkan pada membasuh anggota wuduk itu berjalan air pembasuhnya. Maknanya ialah mengalir. Berjalan air pembasuhnya nyo wuduk. Itu dia panggil wasalah. Makna itu itu maknanya mengalir. Syarat berjalan air maksudnya mengalir air. Mengalir air sebab air pembasuhnya atas anggota wuduknya. Jadi sebab itulah zaman sekarang tu timbul demo duduk ambil air semaya dengan apa ni? Spray ni. Tu. Jadi boleh tapi syarat dia biar kena banyaklah. Kena banyak biar jadi apa air tu mengalir. Jadi kalau kita sapu maknanya membasuhkan dia sekadar begitu saja tak boleh. Itu makna syaratnya kena mengalir atas anggota wuduknya. Maka tiada memadai bahawa disapunya anggota wuduk dengan air dengan ketiadaan berjalan air itu. Kerana tiada dinamakan dia dinamakan dia membasuhkan. Maknanya sapu itu. Tidak dinamakan mana bahawa disapunya dengan air dengan ketiadaan berjalan air itu. Membasuh tidak nama membasuh lagi tu. Nama kesak, nama sapu. Bukan nama basuh. Basuh ni air mengalir. Itu kata kunci kepada perkataan basuh. Maka itu memberi ikhsan bahawasanya kena air itu banyak. Banyak tu sekadar yang boleh mengalir lah. Tu. Maka wajib dihilangkan suatu yang menegahkan sampai air kepada anggotanya. Mana apa-apa saja perkara yang boleh menghalang air itu sampai kepada anggota wuduk. Itu wajib. Itu kita kena menghilangkan dia. Yakni manik yang menyampaikan air. Perkara yang menegahkan sampai air. Sama ada besar atau besar ia manik. Manik lah kita panggil mana. Yang menegah. Yang menegah. Suatu yang menegah. Manik. Sama ada besar ia suatu yang menegah tu. Atau kecil. Tak ada kira.
Asalkan menegah walaupun sedikit saja air daripada sampai kepada anggota wuduk tak boleh, maka kita kena hilangkan. Tu cuba kalau orang jual ikan gak sisi ikan ni, tu dia umpamanya kalau orang mengecak gak cak dan sama ada tahi mata yang keras, boleh jadi ni. Tu sebab itulah kita mengaji kitab yang agak tafsili terperinci macam Buruyah ko Sabilul Muqtadi ko ni. Dia sebut masalah makna hujung mata, pangkal mata sini hujung mata tu. Tu kita kena pastikan jangan ada ni benda tu orang panggil ada tahi mata ko ni. Tu jadi ni supaya orang panggil latah habis ke semua kepada bahagian anggota wuduk, itulah muka tu. Sama ada tahi mata yang keras atau yang lembek, tak ada kira. Lembek pun kalau juga menhalir daripada ni, maksudnya kena buat lah, menhalir daripada sampai air kepada anggota muka, tak boleh. Sama ada liling, itulah bahaya-bahaya yang diantara ghalibnya yang menegah sampai air kepada anggota wuduk ni bahagian ni lah biasanya. Atau tahi bargus, tahi makna kutu ni, tahi kutu atau celok atau tanah celok, orang pakai celok atau tanah ko atau duri. Cak dia tak ada sebut sebab zaman dulu tak ada, zaman muallim ni tak ada. Kalau kita sekarang mengecak juga kena beringat benar lah. Jadi lebih baik kita mengecak tu kita pakai suit dia tu, tutup habis likup tu nyemokonyo tangannya walaupun agak menyusahkan, kerana itu lebih aslam, lebih selamat Dia biasa terjadi sudah kita ni habis ring dah orang panggil perhati tengok tilik puah perhati puah orang panggil balik tu. Rasa tak ada puah, rasa kalau berasa kata tak ada mandi semaya, sudah semaya tu tengok di cermin ada lagi tu. Jadi itu maknanya mana perlu orang panggil orang jual ikan memanglah lekat sisi-sisi ikan. Atau duri, mana tanah atau duri. Duri sama ada suatu yang diperbuatnya, suatu yang mana duri kata mana suatu yang diperbuatnya atau lain daripada suatu yang diperbuatnya. Maksud dengan perbuatan dia ke ataupun tidak dengan perbuatan dia. Dan manakala ada mani, mana yang menegah saat ni, manakala ada mani itu ada padanya pada anggota wuduk, tiada sah wuduk seorang tu, dan tiada boleh kita ikut per imam akan dia. Dia tulis lagu tu jadi sekali tadi tak nak baca juga per imam ikut tiada boleh kita ikut per imam akan dia. Orang yang tidak mana orang panggil ada benda yang ternafi yang menegahkan sampai air kepada anggota wuduk, bermakna wuduk dia tidak sah. Jadi kita nak ikut dia tu tak boleh, sebab orang panggil semaya dia tidak sah, sebab wuduk dia tu tidak sah. Jika kita tahu, kalau kita tahu bahawasanya dia ambil semaya saat itu ada perkara yang menegahkan sampai air. Tu seperti kita tengok cak tu dah ada lagi. Dari itu mengecak saat ni. Kalau lepas ambil semaya kena sesuatu yang menegah tu tak ada gapo ini makna masa ihtimal bahasanya dia ambil semaya tu makna tidak sampai air pada anggotanya. Jadi kalau kita tahu tak boleh kita ikut dia jadi imam. Demikian lagi jika ia tiada tahu ataupun kita tak tahu kata ada benda yang menegah pada anggota. Jika ada ia yang menegah sampai air itu tempat yang zahir yang mudah diketahui orang akan dia tempat yang zahir saat ni pada ghalibnya. Mana? Kerana dikiaskan atas najis yang zahir, yang jika kita ketahui ada padanya najis zahir, wajib diqada ke semaya itu kemudian daripada ketahuinya. Jadi makna sebagaimana najis yang zahir, lainlah dengan najis yang tersembunyi, najis yang hukmi. Jadi najis yang zahir maknanya kita tu ime ada najis yang zahir panu, walaupun duduk dia bahagian hadapan dia sekalipun. Itu lepas pada semaya baru kita tengok ada baru perasan kata ada darah di kaitu ime, maka wajib kita kena qada. Apa? Sebab dia kira taksir kita. Bagaimana taksir kita? Sepatutnya kita kena perhati tu email tu sebab benda tu dia panggil ada itilak padanya. Lainlah benda yang tidak ada itilak seperti masalah hadas ataupun najis-najis yang tersembunyi. Hadah maknanya macam hadah makna imam itu tak ambil air semaya.
Lepas sudah orang panggil semaya, Tok Imam ana ni pakat semaya berlaku ni. Makna ana tak teringat, ana tak ambil air semaya sat ni. Dia royak ni. Jadi maknanya para makmum tak wajib qada. Nah, sebab mana ambil air sembahyang wuduk tu tidak la tila alaih. Tak boleh nak itilak, nak pantau, nak kesan di atasnya. Nah, dia tak boleh kita nak tanya seorang yang nak jadi imam tu kita tanya dulu. Tok Imam. Tok Imam nak menimami semaya ni, nak semaya ni jadi tok imam ni ada air semaya dah kau? Mana boleh lagi tu. Sebab itu melibatkan air. Nak tok imam baru bining semaya subuh tok imam mandi dah kau hanyalah gitu nyanyo nak jadi tidak perlu ini adalah orang panggil kenalan kita dia mengajar di tahfiz di balik Pasir Mahdi gitulah ada ustaz dia lah, makna dia semaya tak ingat ambil semaya, lepas tu dia royak lah jadi sepatutnya tak payah kita royak lah, kita je qada. Hak orang jadi imam tu dia kena qada lah. Sebab hak dia Jadi ada pun makmum tak wajib kena qada sebab tidak taksir makmum. Ada apa tak tanya? Itu tidak diwajibkan, ditaklifkan kena tanya. Sebab apa? Sebab itu masuk dalam bab menaibkan. Tak usah kata mandi dah, tanya ambil semaya pun aib. Nak tanya, apa mau tanya aku ambil semaya, aku nak jadi tok imam, tentu dah ada semaya, jadi maksudnya itu tidak ditaklifkan, itu kerana masyaqqah. Tapi kalau benda-benda yang zahir itu dikira taksir kita. Apa kita tak perhati? Perhati kau tok imamnya mahu ke dia. Duk perhati, cari kesel-kesel sesuatu, mungkin dia baru bining. Tidak tu. Jadi itu pun dikiaskan. Jadi maknanya kita ni tak ternapak kau tak terperasa kau kata ada benda yang menegah sampai air daripada anggota wuduk ti imam. Tu. Jadi kita kena qada juga. Bila dia perasa kata, "Wih, lah ada lagi cak lengan aku ni." Tu. Qala musannif rahimahullah taala Su'ila radhiyallahu anhu jika kena duri anggota wuduk dan patah di dalamnya, di dalam anggota wuduk. Tu. Dia tinggal di dalamnya, di dalam anggota wuduk, mana dalam daging lah mudah-mudah kita kata. Tu. Tiada dapat dilihat. Tiada dapat dilihat. Tiada dapat dilihat. Tak nampak dirasanya jua. Dirasanya jua. Maknanya boleh rasa lah. Boleh rasa Maka adakah sah wuduknya dengan yang demikian itu atau tiada? Maka dijawabnya dengan bahawa sah wuduknya dan wajib dibasuhnya barang yang kelilingnya. Keliling tempat masuk duri tu sana. Kerana zahir, kerana dikirakan zahir, dia barang yang tertutup oleh durinya, itu batin namanya. Maksudnya ialah dia biasa kalau duri ni dia kulit kita ni, mungkin dia sel kita ni, sel tubuh badan kita ni, nak orang muda budak ni dia cepat macam kita luka tu dia cepat siar jadi bila masuk duri dalam, maknanya kalau duri tu dah tertanam begitu orang panggil melepasi daripada kulit tu masuk daging tu dia akan itu semulalah dia akan takut sehingga orang panggil dia dah tenggelam dah mana dalam daging tu. Jadi dikeliling dan barang yang tertutup oleh durinya itu batin. Jadi hak tertutup oleh duri itu maksudnya ialah tubuh duri itu. Tubuh duri, kemudian di bawah muncul dia ke tu. Tu dia panggil batin. Tapi hak keliling dia tu, hak ni dapat rasa lagi ni. Dapat rasa lagi. Makna sah dia kata keliling dia tu, keliling dia tu. Tu kira zahir. Jadi bahagian ni bahagian kecil lah keliling dia jadi kalau bahagian besar tu boleh cabut tu. Jadi hok lubang dia saat ni tu kalau ada duri, maksudnya bahagian yang tertutup oleh duri tu batin. Tapi kalau kita cabut duri, lubang tu dia tak panggil batin dah dan barang yang tertutup oleh durinya, yang tertutup oleh duri tu maksudnya orang panggil hok yang berdempek dengan zat duri itulah, aing duri tu. Sama ada bahagian atasnya ataupun mana bahagian keliling dia ataupun muncul dia tu. Tu dia kira batin. Jadi kalau dia batin tu makna tidak wajib sampai. Maka jika ada ia sekira-kira jikalau ditanggalkan dia. Kalau kita tanggalkan duri itu berlubang tempatnya. Kalau kita tanggal duri saat ni dia jadi berlubang. Tiada sah wuduknya hingga ditanggalkan dia. Jadi kalau boleh
kalau kita boleh tanggal maknanya dan kalau kita tanggalkan dia berubah tempat tu tiada sah wuduknya hingga ditanggalkan duri. Maksud dia apa dia maknanya jadi bila ditanggalkan dia tu berubah maksudnya besar. Makna tidak halus sangat. Jadi mana benda yang kalau kita tanggal tu tidak berubah makna kalau kita tanggal tu dia jadi tak berubah bermakna duri tu halus. Kalau duri halus maknanya orang panggil kalau kita tak cabut pun tak apa. Sebab dia halus. Walaupun kita rasa tu makna berasa sekalipun, tapi tak nampak. Tak nampak. Bermakna maksud dia ialah halus, kecil sangat. Jadi lainlah kalau kita nampak dan juga dapat rasa. Nampak serta dapat rasa. Jadi kalau nampak tapi dapat rasa juga. Dapat rasa juga. Jadi kalau benda tu kita tanggal dia akan jadi berlebih, kita kena tanggal dia. Kita kena buat. Lainlah kalau orang panggil benda tu dah masuk dalam sangat, lalu daging atas tu dia dah jadi orang panggil melitupi, bermakna kita tak dapat rasa. Tu tak dapat rasa kerana seluruh duri tu duduk dalam daging. Tu duduk dalam daging jadi batin. Tu. Jadi kemudian orang panggil kulit kita tu, bahagian kulit tu dia akan sel-sel dia akan tumbuh semula, dia akan jadi menutupi lah pala duri tu. Hak tu tak dapat rasa, hak ni dapat lihat, tak dapat lihat tapi dapat rasa. Tapi ada tafsir dia. Tafsir dia macam mana? Tafsir dia, kalaulah kita cabut tu jadi berlebih, wajib kena cabut. Kalau kita dapat rasa. Kalaulah itu ihtimal, kalau kita cabut tak jadi berlebih, maka tak wajib cabut, makna sah dengan cuma hak keliling dia tu kita kena basuh juga. Maksudnya tak kalau kita cabut tak tinggal lebih, maksud dia apa dia? Halus, kecil sangat. Tu. Mafhum dia nya ialah duri tu sangat halus. Jadi kalau ibarat yang lain, fihi tafsilum, padanya ada tafsil. Mana tafsirnya? Kalau duri itu besar, kalau kita dapat rasa, kena cabut. Kalau dia kecil, walaupun kita dapat rasa tak nampak gelih, memadai. Tu kalau halus. Lepas tu bagaimana kira-kira taswir kata halus kasar ni? Hok kasar, hok besar ni, kalau kita cabut duri tu dia jadi berlubang. Tu besar tu. Jadi kalau tak berlubang kita cabut, tu maksudnya halus. Jadi tak cabut pun tak apa, walaupun kita dapat rasa dia sekalipun. Tu sebab benda tu orang panggil terlalu halus. Tu. Su'ila radhiyallahu an, seorang yang mengambil air sembahyang, maka berkata ia pada permulaannya yang ambil air semaya. Dia ambil air semaya, lepas tu dia kata pada permulaan ambil air semaya, nawaitul ghusla sunnatal wudu. Saja aku mandi kerana sunat berwudu. Maka berkata seorang niat itu tiada dapat menghasilkan. Maka berkata seorang, ada orang kata niat ini tiada dapat menghasilkan sunat wudu yang dahulu daripadanya membasuh mukanya, hanya yang hasil itu tak dapat tiada adalah niatnya yang terpakai pada wuduk, seperti nawaitu ada al-fardil wuduk atau lainnya. Apa hukumnya? Qala musannifu rahimahullah ta'ala, maka dijawabnya bahawasanya qasak niat yang tersebut itu iaitu hok dia niat sana, nawaitul ghusla sunnatal wuduk, saja aku mandi makna sunat berwuduk, memadai daripada demikian itu pada ketika itu. Adapun nisbah kepada diri wuduknya maka tiada memadai. Maknanya memadai pada menghasilkan sunat. Adapun orang panggil diri wuduk tu tidak memadai. Maknanya diri wuduk adapun nisbah kepada diri wuduknya maka tiada memadai, maka tak dapat tiada daripada niat yang terpakai pada makna yang mu'tabar. Niat yang mu'tabar, yang ma'ruf, yang ma'rufah. Niat yang mu'tabar itu makna niat yang terpakai padanya. Jadi makna niat saat itu dia diri wuduk tu dia tak memadai lah. Tu. Hak tu dia kena niat dengan niat yang mu'tabarah, niat yang terpakai padanya pada wuduk. Mana misal dia? Seperti nawaitu ada al-fardil wudu, atau yang umpamanya nawaitu ada al-wudu, tak sebut fardu pun tak apa juga tu. Jadi
itu barulah terpakai pada wuduk. Jadi wuduk. Ada pohon tu saat ni dia kata memada ia daripada demikian itu pada menghasilkan sunat saja. Tu. Adapun diri wuduk tu makna tak jadi. Diri wuduk yang kita nak guna, nak buat semaya kena buat berapa tak jadi. Far'un daripada persoalan tadi atau bilah satu fara' telah manaqal Imam Zarkashi daripada Fatawa Bughawi. Jika seorang meniat mengangkatkan hadasnya itu pada sembahyang satu jua. Jadi dia niat mengangkat hadasnya itu pada semaya satu jua. Maknanya dia saja aku mengangkat hadas untuk satu semaya aja. Untuk satu semaya tu. Jadi dia menentukan wuduk dia itu untuk satu semaya jua. Tiada pala pula dah. Tiada pada yang lainnya. Pada bukan pala dah. Tiada pada yang lainnya semaya yang satu tu. Jadi dia niat ambil air semaya tu untuk satu semaya saja. Tidak semaya yang lain. Tu dia. Jadi tiada sah wuduknya. Tidak sah wuduknya demikian. Tidak sah wuduknya seorang sana. Mana yang meniatkan ambil air semaya dia tu untuk satu wuduk dua. Satu semaya saja tidak semaya yang lain. Tu. Maka wuduk dia saat ni tidak sah. Demikian lagi ia mengambil air wuduk supaya semaya ia pada tempat najis. Ning dia panggil dia kalau dalam kitab Qawaidul Fiqh, dalam kitab Asybah ataupun dalam kitab tu mukhtasar Asybah wa Nazair, kitab Ad-Durarul Bahiyah Syekh Nuruddin itu pun samalah. Ni dia panggil niat tu maknanya yang mustahil pada syara', yang mustahil pada akal, yang mustahil pada adat. Tu. Jadi kita ambil air semaya supaya nak semaya pada tempat najis. Tu dia panggil yang mustahil pada syara' lah. Tak boleh buat Maksudnya benda yang pada syaraknya tak boleh. Dia mustahil pada syarak tu tak ada. Jadi maknanya mana benda yang orang panggil tidak mungkin pada syarak. Ambil air semaya, nak semaya tempat najis. Semaya tempat najis itu tak boleh. Tempat najis itu maknanya yang menyebabkan kena najis lah. Jadi hak sani pun banding dianya apa tidak sah. Banding dianya sebagaimana orang semaya, orang ambil air semaya supaya ia semaya dengan dia pada tempat najis. Tiada sah lah wuduknya. Wuduk dia tu saat ni tidak sah. Wuduk dia tu makna tidak sah. Sebab apa makna niat dia tu? Makna manwi dia panggil. Manwi itu benda yang muhal. Manwi itu benda yang diniat tu. Benda yang diniat tu maksudnya wuduk dah. Makna air semaya tu maknanya untuk semaya tempat najis. Jadi ambil air semaya, dia qasa ataupun niat ambil air semaya untuk satu semaya jua. Tu. Dan sah jika ada niatnya wuduk pada waktu karahiah. Jadi kalau saja aku ambil air semaya, saja aku berwuduk menunaikan wuduk ini kerana nak semaya waktu karahiah, waktu yang hari semaya. Sah wuduk. Saning niat wuduk ambil air semaya kerana nak semaya tempat najis. Semaya tempat najis tak boleh. Hari maka tidak sahnya. Lepas tu semaya waktu karahiah hari juga guna sah pula. Sah. Tu. Jadi sah jika ada niatnya wuduk pada waktu karahiah. Wuduk supaya ia semaya dengan dia semaya yang tiada sabab baginya. Padanya pada waktu karahiah. Maksudnya semaya yang hari kita semaya dah. Semaya hari kita semaya waktu karahiah, semaya tak ada sabab dah. Tak ada sabab baginya tapi sah. Apa pula sahnya? Kalau kita ambil air semaya, niat nak semaya tempat najis tidak sah. Mak semaya tempat najis tak boleh. Tapi kalau kita ambil air semaya, nak semaya pada waktu karahiah. Tu nak semaya pada waktu karahiah, maknanya semaya yang tak ada sebab bagi dia. Maksudnya hari hari juga tapi sah. Apa? Kerana nyata perceraiannya antara keduanya. Mana? Semaya pada tempat najis dengan semaya pada waktu karahiah. Semaya yang tidak ada sebab baginya. Ada beza. Bagaimana? Kerana semaya pada waktu karahiah itu ada janjiannya terkadang iaitu harus semaya.
ada baginya sabak taqaddum, mutaqaddim. Kalau ada sabak yang terdahulu, dia ada muqayyad. Jadi boleh sabak yang terdahulu. Sabak yang terdahulu boleh kita semaya waktu tu. Hak tak boleh ni ialah semaya yang tidak ada sabak ataupun sabak yang terkemudian. Atau muqarin, sabak yang muqarin, sababun muqarin, sabak yang menyertai dengan semaya tu. Boleh juga kita semaya waktu karahiyah. Tu. Ini maksudnya ialah mana kerana dia panggil kerana ada janjinya. Janji ini maksudnya boleh semaya kalau sabak tu maknanya sabak yang terdahulu ataupun menyertai dengan semaya tu. Adapun orang panggil bersalah pada semaya pada tempat najis itu, tiada ada janjiannya. Tak ada janji makna tak boleh nak helah lagi. Semaya tempat najis ni makna memang tak boleh mutlaqan. Semata-mata. Beza dengan semaya pada waktu karahiyah. Walaupun dia kosak nak semaya hok tak ada sabak, tapi ada juga semaya hok boleh kita semaya masuk mana semaya yang sabak dia terdahulu ataupun menyertai. Itu murad dengan kata janji itu. Kerana tiada ada janjiannya semaya tempat najis. Demikianlah yang disebut oleh Syekh Ramli Saghir. Qala Fir'aun sah orang yang daimul hadas, meniakkan orang yang sentiasa berhadas seperti silbul ataupun mustahadah, dia meniakkan ada al-wudu. Dia niat ada al-wudu atau fardul wudu. Nawaitu fardul wudu, dia niat menunaikan wudu dan juga fardu wudu ataupun nawaitul wudu'a, saja aku berwudu. Dan yang umpamanya daripada niat yang muktabarah. Dan tiada memadai diniatkan dia nawaitu raf'al hadathi. Kalau menunaikan wudu atau fardu wudu ataupun menunaikan hatu boleh, tapi nawaitu raf'al hadathi tak boleh, tak memadai. Dan barang yang pada maknanya tak boleh, sebab makna dia makna tidak mengangkat ke hadas. Tapi menunaikan wudu tu boleh. Tu beza dia. Jadi tak bolehnya dia meniatkan mengangkat hadas. Itu orang yang daimul hadas tu dia kena beringatlah. Kena beri perhatian makna cara dia tu makna berbeza sedikit. Fir'aun tiada memadai niat wudu bagi barang yang sunat baginya wudu. Seperti dikatanya, maksudnya tidak memadai dia niat lagu ning. Dia niat lagu ning pada tiada mana niat wudu bagi barang yang sunat baginya berwudu. Sunat je berwudu, ambil air semaya. Kalau dia sunat berwudu, baca Quran. Baca Quran sunat kita ada wudu. Kalau tak ada wudu pun boleh baca Quran. Tu. Seperti dikatanya, nawaitu istibah hatta qiraatil Quran. Jadi sahaja aku memperharuskan membaca Al-Quran. Jadi tidak sah, tidak memadai. Tidak memadai makna niat wudu, makna untuk panggil gabah sunat. Baca Quran itu sunat kita berwudu. Baca Quran dengan ada wudu. Baca Quran setengah daripada perkara yang sunat, masa baca Quran gabah ialah berwudu. Jadi kita ambil asma itu kerana nak baca Quran. Itu maksudnya kita berwudu tu kerana bagi barang yang sunat baginya berwudu. Jadi tak boleh ataupun tiada memadai. Kita niat dengan kata nawaitu istibahata qiraatil Quran. Saja aku memperharuskan membaca Quran atau kerana mendengar hadis. Dengar hadis sunat ada wudu. Kita berwudu tu untuk perkara yang sunat kita berwudu. Tu. Atau sahabat berkata-kata yang jahat, kita berkecek, lucah kau mencarut kau, sunat kita berwudu. Lepas pada kita wakseh kecek mulut ni duduk menyapu, duduk kecek benda-benda tak molek keji, ambil air semaya tu. Jadi kita nak niat lagu tu tak benar. Atau sahabat bersentuh dengan mayit. Kita bersentuh dengan mayit tu sunat kita ambil wudu. Atau upamanya makna tiap-tiap perkara yang sunat kita berwudu kerananya. Maka tiada sah wuduknya, niatkan harus segala yang tersebut. Tu. Tak niat, tak harus. Sebab apa? Tidak memadai. Kerana harus ia dengan tiada wuduk lagi. Baca Quran, tak ada air semaya pun dia harus dah.
Jadi kalau kita nawaitu istibahata qiraatil Quran, memperharukan baca Quran, moga harus dimula lagi. Mun tak ada air semaya pun harus dah baca Quran. Cumanya sunnah ada wudu. Neh, lepas tu nak niat lagu mana? Neh, tu. Nescaya dia maknanya disunatkan atau lagi kata Syekh Ramli, tu. Jadi benda-benda yang sunat kita berwudu, bermakna bila kata sunat kita berwudu, makna benda tu harus. Kalau tak ada air semaya sekalipun, tak berwudu sekalipun. Jadi kalau kita niat memperharukan wudu, tak kena. Jadi sebab tu dia panggil tak memadai. Tak kena lagu mana. Sebab dia harus dimula lagi. Tu. Kata Syekh Ramli, manakala ada atas seorang hadas, kalau dia tu berhadas, maka tiada diniatkan dengan niat yang mu'tabarah. Niat yang mu'tabarah tu niat yang mengesahkan wudu, sebagaimana wudu kita nak semaya. Kok sokmo-sokmo tu lah. Tu dengan bagai-bagai lafaz. Ataupun ibarat yang telah disebut tu dalam kitab-kitab fiqh lain lah. Yang niat yang mu'tabarah seperti dikata nawaitul wudu'a atau ada al wudu'i. Itu niat yang mu'tabarah. Tu. Jadi kena niat lagi tu lah. Tu. Dan yang seumpamanya dua saat ni, maka tiada memadai diniatkan wudu kerana membaca Quran, tak memadai. Atau yang seumpamanya sebagaimana saat ni lah, kerana menyentuh mayat kau. Bahkan maka jika tiada ada hadasnya, kalau dia ni tidak berhadas, pada seperti ia ada tuhurnya, maksudnya dia tu dalam keadaan suci lah. Tu. Maka jika tiada ada hadasnya, pada seperti ia ada tuhurnya, tu. Maksud bahawa dia tu maknanya suci, makna tidak berhadas, dan berkehendak ia mengambil wudu bagi barang yang disunatkan wudunya baginya, bagi barang yang tu. Maka makna mengambil wudu bagi barang yang disunatkan wudunya seorang baginya, bagi barang yang nescayalah memadu niatnya nawaitul wudu'ah. Tu. Dia tu ada semaya dah. Dia ada semaya dah Tapi kerana dia tu nak buat suatu benda yang sunat kan, ada air semaya, makna dia ambil air semaya, makna dia ni nawaitul wudu bagi begia-begia. Saja aku berwudu bagi begia-begia. Begia-begia tu makna sahabat dia tu lah. Kerana dia tu sudah suci dah. Dia sudah suci dah, cuma dia nak ambil sunat saja Jadi sahaja aku berwudu kerana demikian sekian-sekian benda. Dan disebut Syekh Ramli Kabir di dalam fatwanya, demikianlah ibarat fatwanya, hanya yang hasil wudu yang disunatkan wudu seperti berbekam. Seperti orang berbekam, makna sunat dia tu berwudu dan berpetik. Adik-beradik berbekam juga, berpetik, dan dua-dua tu ialah mengeluarkan darah daripada makna darah kotor, dan menyentuh mayat, dia makan dan minum. Kerana makan dan minum sunat berwudu bagi orang yang junub. Orang junub maknanya sunat dia berwudu kerana nak makan nak minum. Hendaklah diniatkan nawaitu raf'al hadathi atau nawaitul wudu'a. Jadi disebut oleh Syekh Ramli dalam fatwanya, ibaratnya yang hasil wudu pada yang disunatkan wudu seperti berbekam. Kalau kita nak berbekan atau berpetik dan juga menyentuh mayat dan makan dan minum bagi orang yang junub. Ni bagi orang yang junub. Bagi orang yang junub nak makan nak minum, hendaklah diniatkan. Ni bagi nak makan nak minum bagi orang yang berjunub. Nak makan nak minum bagi orang yang berjunub. Tu. Bukan makna bagi orang yang junub tu takluk pada kata makan dan minum saja. Bukan semua. Bukan kata bagi orang yang berbekan, berpetik dan menyentuh mayat. Tu tak ada kait dengan berjunub. Tu. Jadi kait dengan berjunub ini makan dengan minum. Kita dalam keadaan berjunub, kita makan, minum, maksudnya sunat kita ambil air semaya dulu. Tu. Sunat ambil air semaya dulu. Takluk pada kata makan dan minum. Hendaklah diniatkan nawaitu raf'al hadathi.
Makna dia niat raf'al hadathi, saja aku mengangkat hadas kecil. Atau nawaitul wudu'a, dan yang umpamanya tiap-tiap yang dapat mengangkatkan hadasnya daripada niat-niat yang muktabaruh pada mengangkatkan hadas, dengan dalil kata mereka itu fuqaha bahawasanya hikmahnya pada wudu yang tersebut itu, yakni orang yang berbekam yang makan minum meringankan hadasnya, meringankan hadasnya, bukan jadi meringankan hadasnya, maka menghukumkan yang demikian itu terangkat hadasnya daripada anggota wudu itu. Jadi kalau dia niat dengan niat yang muktabarah saat itu maka menghukumkan yang demikian itu terangkat hadasnya daripada anggota wudunya itu. Anggota wudu terangkatlah hadasnya maka jika ada ia berniat dengan dia dengan wudu tu dengan wudu, mana wudu kerana baca Quran, maka jika ada berniat dengan dia dengan wudu tu, wudu kerana baca Quran atau kerana sa'i atau kerana wukuf di Arafah, tu bagi hak sunat kita berwudu, atau ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat berwudu, tiada sah niatnya. Maksudnya kita niat wudu kerana tu. Dan tiada pula hasil dengan dia sunat bagi barang yang tersebut itu. Tidak hasil, tidak sah, dan tak hasil sunat, tak dapat pahala sunat. Sunat wudu itulah. Dan jikalau ada ia tu bertuhur tiada hadasnya, kalau dia ni tidak berhadas, mana dia tu suci sekalipun atas kaul yang rajihnya, seperti wudu, mana seperti wudu kemudian daripada menyentuh mayat. Lepas daripada kita menyentuh mayat, wudu selepas daripada kita atau kemudian daripada makan daging jamal, daging utuh, mana sunat berwudu, atau kemudian daripada berbekam, memadalah niatnya nawaitul wudu'a, atau yang upamanya daripada niat-niat yang muktabarah, atau niat wudu bagi demikian perkara yang demikian itu, atau niat wudu bagi demikian perkara yang demikian itu. Mana yang demikian itu makna sahabat dia saat itulah. Kerana orang panggil menyentuh mayat kau, kerana maksudnya yang demikian itu, maksud wudu tu yang demikian itu hendak mengeluarkan daripada khilaf ulama. Kerana nak keluar daripada khilaf ulama. Jadi makna keluar daripada khilaf ulama, hukum dia adalah sunat, maka hasillah dengan tiap-tiap satu daripadanya, daripada niat saat ni. Qala Faraun, tempat sunat bersugi itu pada permulaan wudu, dahulu daripada mengucap bismillah. Sebelum permulaan wudu itu makna sebelum daripada kita berwudu dah. Mana tempat makna sunat kita bersugi itu? Ialah pada permulaan wudu. Permulaan wudu itu maksudnya ialah dahulu daripada mengucap bismillah, makna sebelum daripada tasmiyah. Sebelum kita kata bismillahirrahmanirrahim dan berkumur-kumur dan masuk air ke hidung, belum daripada tu. Sebelum kita kata bismillah, sebelum daripada berkumur-kumur dan sebelum daripada memasukkan air ke hidung, tu. Dan masuk air ke hidung, itu fatwa Ramli Kabir. Tu. Itu tepat orang panggil kita nak bersugi, sunat kita bersuginya di mana? Tu. Su'ila radhiyallahu anhu, jikalau seorang memasukkan air ke hidungnya sebelum lagi ia berkumur-kumur, masuk air dulu, istinsyak dulu sebelum daripada dia berkumur-kumur, kemudian berkumur-kumur. Patutnya dia berkumur-kumur dulu, lepas tu baru istinsyak. Adakah memadai sunat berkumur-kumurnya atau tidak? Jadi persoalannya pada berkumur-kumur tu. Berkumur-kumur tu jadi memadai ke? Dapat ke tak sunat berkumur-kumur? Sebab tempat berkumur-kumur sebelum daripada hisap air ke hidung. Sekarang dia hisap air ke hidung dulu, baru dia berkumur-kumur. Tu. Jadi hisap air ke hidung tu makna dapatlah cambi berkumur-kumur tu. Tu. Maka dijawabnya memadai pada yang buat dahulunya. Tiada dapat sunat berkumur, yakni luput sunatnya. Jadi kalau kita berkumur dulu tu makna dapatlah pahala. Sunat berkumur-kumur. Jadi kalau kita masak air hidung kau dulu, tu dapatlah pahala masak air hidung ke mana masak air ke hidung. Tapi berkumur-kumur tu tidak dapat pahala sunat dia. Tu luput tepat dia. Su'ila radhiyallahu an, daripada bersugi dengan anak jari yang bercerai
Anak jari yang bercerai itu maksudnya yang terpisah daripada anggota, daripada tangan, yang terpotong, jari yang bercerai. Adakah memadai ataupun tiada? Tu. Memadai pada mendapatkan sunat bersiwak itu. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu bahawasanya bersalahan padanya tilik mutaakhirin, mana pandangan mutaakhirin, ulama mutaakhirin, bersalahan padanya pada memada bersugi dengan jari yang bercerai. Itu tilik mutaakhirin. Dan yang aku lihat akan dia tilik ko 3 tilik pandangan mutaakhirin. Dan yang aku lihat akan dia akan tilik mutaakhirin, kalau tilik lah tiada memadai dengan dia dengan jari yang bercerai daripada tangan kita. Seperti kata Badrul Ibnu Syuhbah, makna tidak memadai, tidak sah. Ambil jari yang telah terpotong itu, wak bersugi, tu tak dapat fadilah bersugi. Su'ila radhiyallahu anhu, adakah menghilangkan khuluf bagi orang yang puasa dengan bukan sugi? Jadi kalau kita menghilangkan khuluf orang yang berpuasa itu dengan sugi itu hukumnya adalah makruh. Tu khuluf tu ialah bang mulut orang yang berpuasa. Tu mana khuluf? Mana khuluf bang mulut orang yang berpuasa. Sudah tentulah busuk dah sebenarnya. Mulut kita busuk kalau kita tak buat aktiviti mulut. Tak makan khususnya, dia jadi busuk, cepat busuk. Jadi selepas daripada gelincir matahari, maknanya kita menghilangkan khuluf. Mana mulut orang yang puasa itu makna hukumnya adalah makruh. Jadi itu dengan cara bersugi. Dan cara bersugi. Tu. Jadi adakah menghilangkan khuluf bagi orang yang puasa dengan bukan sugi seperti hukum sugi jua atau tiada? Maksudnya jadi makruh juga ataupun tidak? Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu bahkan seperti hukum sugi jua pada makruhnya. Yakni makruh juga. Tak kira lah menghilangkan khuluf itu dengan cara mana. Kalau zaman moden kita tu banyak cara lagu mana? Antaranya berkomo-komo dengan air komo tu obat hok duk jual di kedai tu. Tu. Ataupun dengan cara colek kau gosok dengan kain kau misalnya. Ikutlah, tak kira lah apa pun. Maka hukumnya adalah makruh sebagaimana menghilangkan khuluf itu dengan bersugi. Kerana maksud dia ialah menghilangkan bahan tu. Jadi tak kira lah apa caranya. Cuma galiknya ialah biasanya dengan orang bersugi lah. Tu. Jadi hukumnya samalah seperti kita bersugi, makna hukumnya adalah makruh. Maknanya makruh. Makruhnya kerana syarak menilik pada hukum sugi jua pada, maka dia bahkan seperti hukum sugi jua supaya sugi jugalah kita kata menilai pada makruhnya kerana syarak menilik pada meninggalkan dia meninggalkan khuluf tu, menanggalkan ataupun meninggalkan boleh. Tu bukan masalah cara tu dak bukan kaifiah, tapi masalah menanggalkan khuluf itu. Sebab khuluf itu ialah dia fadilah. Kita menghilangkan fadilat yang ada pada diri kita sendiri itu makruh hukumnya. Menghilangkan fadilat yang ada pada orang lain hukumnya haram. Tu. Su'ila radhiyallahu an, adakah sunat bersugi bagi orang yang hendak mandi mutlakon? Sama ada sudah bersugi pada wudu yang dahulu daripada mandinya atau tiada. Itu muruk dengan kata mutlakon, takmin je. Jadi adakah sunat bersugi ni mutlakon bagi orang yang nak mandi ni? Orang nak mandi ni sunat bersugi mutlakon. Tak kira sama ada dia sudah bersugi pada wudu yang dahulu daripada mandinya. Sebab sunat mandi wajib. Mana sunat dia berwudu dulu sebelum daripada mandi. Untuk mendapatkan pahala sunat. Jadi sebelum daripada berwudu itu sunat bersugi. Jadi dia bersugi dah. Lepas tu adakah orang panggil sunat juga dia pun sebab dia bersugi dah. Jawab dia mutlakon maksudnya sunat juga. Tu tak kira. Kerana maknanya bersugi wudu yang dahulu daripada mandi atau tiada, maka bahkan sunat bersugi juga kerana setengah daripada sunat mandi bersugi. Sunat mandi makna nak mandi itu maknanya bersugi. Wudu pun sunat juga.
Jadi dia tu berwuduk dulu sebelum daripada mandi. Jadi 2 kali pun tak ada kira sunat. Bila mandi makna sunat pula bersugi. Tu kerana mandi. Su'ila radhiyallahu an. Su'ila radhiyallahu an akan barang yang dinaqal daripada Syekh Jalal Al-Mansur. Jalalul Mansur katanya, kata Jalal Mansur, faidatun. Ini satu faedah. Riwayat daripada Hakim Turmudi pada faedah bersugi bahawasanya adalah kaifiatnya, tata cara bersugi. Tu kata siapa dia? Jalalul Mansur. Dia kata riwayat daripada Hakim At-Turmuzi pada faedah bersugi bahawasanya adalah kaifiatnya bersugi tu, bahawasanya ditaruh anak jari kelingking, diletak kanan kayu. Mojo ada tu kat ni. Ni jari kelingking letak ni, hujung ditaruhkan jari kelingking kain di bawah. Yang nak letak di bawah kayu sugi, letak bawah kayu sugi. Letak jari kelingking bawah kayu sugi, dan dijadikan ibu jarinya kanan pada kepala sugi. Tapi hak ni dia kena sugi tu dia sedang molek lah. Jika kita tu tu dia letak bawah jari kelingking bawah. Macam dia ni jari kelingking di bawah, kanan di bawah kayu sugi. Dan jadikan ibu jarinya pada kepala. Gini ni. Tu. Jadi pada kepala sugi, di bawahnya demikian juga. Bawah juga. Pada kepala ni bawah juga. Ni. Tu. Jadi jari kelingking bawah, mana ibu jari pun bawah, mana pada kepala kayu sugi tu. Dan ditaruh demikian juga, dan jangan digenggamkan, jangan genggam. Ni faedah yang dikatakan oleh Hakim At-Turmuzi. Jangan genggam dia, jangan genggam. Jangan genggam. Jangan genggam akan sangat-sangat. Jangan kemah keming. Jadi maksud kita kemah lah, malah jatuh. Pergi dia lagu ni. Tapi janganlah kuat sangat sampai genggam kemah keming, jangan. Maka yang demikian itu memsakai penyakit bawasir. Kata dalam faedah orang panggil Hakim Turmuzi ni, menyebabkan jadi penyakit bawasir, memsakai, membawa kepada penyakit bawasir. Dan lagi jangan kamu isap akan sugi, akan sebagai isap sungguh-sungguh, akan sebagai isap mana isap sungguh-sungguh. Isap tu isap sungguh-sungguh nah. Bukan tak boleh isap, jangan kamu isap, jangan isap akan sebagai isap. Tu. Mana isap sungguh-sungguh. Maka yang demikian itu memsakai akan gelap mata. Tu. Dan jangan engkau hantarkan ke bumi melentan. Letak atas bumi melentai gini. Tu. Tetapi didirikan dia, letak cacer ni. Tak cacer tu tempat kita sugi tu alik atas lah. Tak pala dia alik atas. Tu. Jangan letak melentai gini. Maka barang siapa menghantarkan pada bumi, maka gila. Mana jadi gila ni? Maka tiada mencerca malaikat atas dirinya. Ada jadi gila maknanya tak ada orang yang maknanya dia tidak akan cerca orang lain, tapi maksudnya kita akan menyaluh diri kita. Kita tidak akan cerca orang lain. Sebab kita buat ni, bila kita mendapat akibah, kita akan marah kepada kita sendiri. Dan jangan dilebihkan pada panjangnya sugi kamu lebih daripada 1 jengkal. Jangan lebih daripada 1 jengkal. Dan jikalau sekadar anak jari sekalipun, lebih 1 jengkal tu sekadar anak jari je. Anak jari ni lah. Kalau ni 1 jengkal ni, 1 jengkal, 1 jengkal, lebih sejengkal. Banyak mana? Anak jari, jangan. Jangan engkau hantar. Tak ada 1 jengkal ada je kalau sekadar anak jari lebih sana. Maka barang siapa lebihkan dia kayu sugi sana, dikenderai atasnya syaitan duk naik dia lah. Tu. Maka hendaklah dipanjangnya 1 jengkal dan kurang. Jangan 1 jengkal dia kurang daripada 1 jengkal. Jangan lebih daripada 1 jengkal walaupun 1 anak jari sekalipun. Maka demikianlah sunat bersugi. Maka dijawabnya jadi mana soalan dia nya?
Saya akan barang yang dinakal daripada Syekh Jalan. Jadi ni, maka hendaklah dipanjangkan satu jengkal dan Quran. Maka demikianlah sunatnya. Maka dijawabnya bahawasanya kalam Hakim Tirmizi, tiada mengapa dikerjakan, tiada aku lihat orang yang menyalahi kata itu. Pihak daripada cara jawab ni maksudnya ni, tiada mengapa dikerjakan, maknanya benda tu boleh. Jadi kalau kita tidak buat lagu tu pun makna boleh juga. Tu tengok jawab dia tu. Jadi kalau kita nak panjang lebih daripada sedekah apa tak. Mana kalau kita nak buat serupa kalam Hakim Tirmizi itu, tiada mengapa. Mengenai tu jawab daripada mu'alif kita. Kalau kita nak buat boleh. Dan tiada aku lihat orang yang menyalahi kata itu. Jadi orang duk buat lagu tu belaka. Bolehlah kita nak buat lagu tu. Tapi daripada ibarat jawab mu'alif kita ni bukan bermakna tak boleh kita menyalahi. Itu makna bukan suatu benda yang tetaplah begitu. Tu. Su'ila radhiyallahu an, pada seorang membaca kemudian daripada selesai daripada wuduknya, sudah daripada diambil asmanya dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa andahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Apa kelebihannya yang demikian? Dia nak tanya kelebihan. Saat ni soalan panjang lebar. Jawab sikit ya ni. Maka dijawabnya bahawa dibukakan baginya kelebihan baca. Lepas daripada kita ambil semaya, kita baca doa saat ni tu, apa dia kelebihan dia? Dibukakan baginya, bagi orang yang membaca doa ni selepas daripada ambil semaya, pintu syurga yang 8 suruh masuk barang pintu yang dikandung. Ikutlah nak masuk pintu mana pun. Tu. Itu kelebihan, mana boleh pilih. Tidak tertentu mana-mana pintu tidak ni. Tu. Itu makna kelebihan baca doa saat ni lah, doa selepas daripada ambil semaya. Su'ila radhiyallahu anhu, adakah membaca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali, kemudian daripada mengiringi daripada air sembahyang, adakah sunat atau tiada? Kita baca Inna anzalna saat ni 3 kali lepas daripada ambil semaya. Sunat kodok? Maka dijawabnya sunat dibacanya kata setengah ulama pada yang demikian itu. Wallahu a'lam. Sunat kita baca gitu. Maka disebut pada syarahnya, dan pada Mukhtasar Qurtubi, pada syarahnya dan pada Mukhtasar Qurtubi bagi Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, fadilah membaca surah surah Al-Qadru amat banyak. Inna anzalna itulah. Katanya jika dibacanya sekali diampunkan dosanya yang 40, dan jika 2 kali demikian juga, dan jika 3 kali demikian juga, maksudnya sekali 40, 2 kali jadi 40 pula jadi 80 kali. 3 kali jadi 120 kali. Begitulah, itu diantaranya kelebihan baca surah Al-Qadr. Qala babu mashil khuffaini ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Mana ni? Dabtul hadis, syartu ijazah munawalah. Ar-rabi'u al-munawalah, itulah kafiyatu tahammulil hadis. Kafiyat tahammul hadis itu ada 8, ada 8. Salah satu daripada yang keempatnya al-munawalah. Inta katarim bil idni fahya ala ijazatim min hasama'u awla inda malikillahu tu'adilu inta ku tamlikan fatal amthalu.
yali i'aratu fa'ardu in nuqid idnum fa fi qabuliha khulfun wujid wa fihi ma hadatsana wa akhbara yasughu inda man qad ghabara thumma bayanul waqi'il mu'awwalu alaihi lil kathiril amalu amba ana li ba'dihim qad zaharu wa lafzu anna ba'duhum qad ankaru wa ghaliban am fil akhiri jari wa laysa minna la fil bukhari qabulu hal masyhuru was wa madhuhul khattu faqad yubihu qayyid bikat binka illa yaqad katab zaidun litasluka sabilal muntakhab i'lamuhu bima rawa mujarradan ujiza wal man'u lahu ta'ayyada wa man ajaza atlaqal jawaza wa bainama maraqad maza wala khila fa fi wujubil amali bihamiza haladal muhassali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd, faqala Syekh al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Lakin jauh 3 hari nak lakin za mana mata luar tu situ lagi lakin za sawab lakin za ay athani huwa as-sawabu. Ada 2 pandangan tentasin tahammuli. Yang pertama khamsu sinin 5 tahun barulah sah dia punya samak dia. Samak dia tu sah. Mana kalau umur dia tu 5 tahun. Maksudnya diiktibarkan samak dia, mana diterima ke samak dia. Tu. Tapi qaul yang kedua itu bagi jumhur kata 5 tahun. Pandangan yang keduanya ialah fahmul khitab wa raddus jawab. Waradul lil jawab. Mana dia faham percakapan orang, dia boleh jawab sebagaimana pertanyaan orang. Tak nak kira lah umur 4 tahun kau, 5 tahun kau, 6 tahun kau, tu. Jadi walakin akan tetapi za ini yang kedua ni huwa as-sawab fi dabati waqti tahammuli. Pada nak mendobitkan waktu tahammul. Limadha? Kerana apa? Hak ni hak zat sawab. Hak yang kedua ni makna itulah yang betulnya. Liqauli ba'dihim, kerana perkataan setengah daripada mereka itu al-muhaddithin, la ba'sa bi ta'limi sabi, tidak mengapa, tak ada masalah. La ba'sa makna tidak mengapa, makna tak ada masalah dengan mengajarkan kanak-kanak wa huwa ibnu thalathi sinin, sedangkan dia berumur 3 tahun. Boleh tak kalau kita nak ajar? Demo tak ajar lagi anak demo macam ni. Tak boleh sebab dia umur 3 tahun. Tak apa, ajar terah kita tengoklah. Jadi kalau anak kita ni kita tahulah setara mana tu. Idza kana fahiman, apabila adalah dia tu boleh faham, fahiman. Yani bi kasril ha, fahiman. Ada dia seorang yang boleh faham. Boleh dah kita ajar tu. Itu maksud dia fahmul khitab. Walidha, kerana inilah, kerana asani itu as-sawab. Za ni as-sawab, lakin za sawab. Walidha, dan kerana inilah, kerana lakin za sawab, tetapi ini yang kedua ni ialah yang betul. Lamma qila lil imam Ahmad, tak kala dikatakan bagi Imam Ahmad. Orang kata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, orang kata mana? Ibnu Mu'in qala, Ibnu Mu'in kata bijawazi tahammuli li Allah. Ibnu Mu'in kata dengan harus tahammuli hadis ni li khamsa asyarata sanatan. Bagi 15 tahun baru boleh. Supaya kita lon ya. Kalau lon ya lah sungguh Ibnu Mu'in kata lagu tu la fi madunaha, tidak, mana tak boleh nak tahammul hadis pada barang yang kurang daripadanya khamsa asyarata sanatan. Kurang daripada 15 tahun tak boleh nak tahammul hadis. Qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad kata kepada dia, komen Imam Ahmad,
Bi'sal qalu, sejahat-jahat berkata. Apa kecek apa lagu tu ni. Jadi kalau orang jenis bekir jenis orang jaya kan, orang penapa lah orang panggil. Apa kecek lagu tu. Bi'sal qaul. Makna perkataan yang jahat tu makna dengan menisbah ke daripada orang panggil makna benda yang tak patut. Tak patut makna tak betulnya. Bal idza aqala al-haditha wa dabatahu, bahkan maksudnya boleh seorang itu menangguh hadis apabila dia tu faham percakapan hadis. Bila dia faham percakapan wadabatahu dan dia boleh mendabik menandakan akan percakapan. Sahha tahammuluh, salah oleh tahammulnya akan hadis. Tapi hadis ini ialah makna hadis Nabi. Apabila dia dah faham qalal hadisah, dia boleh faham hadis, dah boleh dabik, boleh ingat maksudnya boleh ingat. Mana boleh dabik, mana boleh tanda, maksudnya dia boleh ingat. Dia dabik dia ada dua, dabtu sadrin, dabtu kitabatin. Dabtu sadrin tu makna ingat. Dabtu kitabatin maknanya seorang pelajar tu setiap kali amal dia apabila dibaca hadis dia tulis lalu. Tu. Dia ada orang panggil catatan dia. Tu dia panggil dabik kitabah. Tu. Jadi jadi Imam Ahmad kata, kecek apa lagu tu 15 tahun baru boleh tangguh hadis. Bukan apabila dia memahami hadis, dia mengerti ucapan hadis tu dan dia boleh mendabiknya, maksud dia boleh ingat. Sahha, mana sahha tahammuluh, sahlah oleh tahammulnya nya seorang tu. Aqala tu domir dalil aqala tu. Sahlah tahammulnya nya hadis. Wa sama'uhu, dan juga dengarnya hadis. Walau kana sabiyan, sekalipun maknanya al-mar'u sana seseorang yang aqala mana hadis dan juga boleh mendabik itu ialah sabiyan sekalipun tak apa. Tu. Wa ma tahjabil jumhur falaysa sunnatan muttabi'atan. Patu hujah yang dikemukakan oleh jumhur tu bagaimana? Wa mahtajja bihi, bermula barang yang membuat hujah lah dengannya, dengan ma tu al-jumhur, oleh jumhur ni pandangan mengatakan 5 tahun. Dia mengatakan 5 tahun. Ni hujah dia. Jadi hujah yang dikatakan oleh jumhur itu falaisa sunnatan muttabi'atan. Maksudnya bukanlah sunnah yang boleh kita ikut. Tu. Mana hadis mahmum. Mana? Wa hujjatun fi dzalika haditsun mahmum. Ibn Ruwayh fi Sahih Bukhari, itulah aqaltu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dan tu hujjah kepada jumhur. Itu bukan sunnah yang boleh kita ikut idla yalzamu, kerana tidak lazim daripada perkataan orang panggil mahmum bahasanya dia boleh faham dah ludahan Nabi kepada muka dia tu, maknanya pada masa tu dia berumur 5 tahun. Tidak lazim umur 5 tahun tu maknanya boleh jadi peristiwa yang sebelum pada tu dia boleh faham juga. Tidak lazim lagi tu. Tu. Perkataan itu makna tidak lazim, tidak jadi lazim. Kerana la yalzamu an yakuna kullu ahadin fi tamyiz ka mahmudin. Kerana bahawa tidak lazim bahawa adalah tiap-tiap orang pada tamyiz itu seperti mahmud berlaku dok. Tu. Bal qad yanqusu anhu wa qad yazidu. Bahkan kadang-kadang kurang daripada mahmud dan kadang-kadang lebih daripada mahmud. Lebih daripada mahmud enggak umur 4 tahun. Faham dah? Kurang daripada mahmud enggak maksudnya ialah mana kurang maksudnya ialah mana lama mana umurnya tahun 7 tahun baru dia faham. Tu tamyiz dia tu. Tu. Bila kurang tu maksudnya umur banyak baru boleh faham. Dia tak sama dengan mahmud wala yalzamu alla ya'qila dzalika wa sinnuhu aqall, dan tidak lazim bahasanya dia tak mengerti zalika al-majjah tu ludah Nabi zat ni wa sinhu, dan sedangkan umur dia tu aqallu makna kecil daripada 5 tahun. Peristiwa tu berlaku masa dia umur 5 tahun. Patu kalau takdir kata masa dia umur 4 tahun tu Nabi buat lagu tu, itu tidak lazim dia tak faham. Cuma benda tu berlaku ayatnya masa tu dia umur 5 tahun. Jadi hadis ini tak boleh dijadikan hujah bahasanya boleh tahammul hadis tu umur 5 tahun. Tak. Tu. Hanya dengan sebab saat ni, sebab tidak lazim saat ni. Tidak berlaku lazim, malzum begitu. Wala yalzamu min aqlil majjati an yaqila ghairaha. Patu pula tidak lazim daripada dia reti, dia faham, maksudnya dia ingat ludahan Nabi saat itu bahawa dia reti juga lain daripada majjah. Tak.
Tu. Kalau kita nak buat umur 5 tahun saat ni. Wa huwa ayal haditsul ladzi rawahu as-sabiyyu maqbulun. Jadi iaitu hadis yang meriwayatkan dia akan hadis ini oleh kanak-kanak makbulun, diterima. Wa huwa maqbulun bi syartil hulumi kakafirin aslama kabni mu'ta'imi. Tu. Ialah maknanya hok dia dengar hadis tu masa dia kecil, makna umur 5 tahun ke ataupun di atas pandang yang kedua, makna dia faham kitab dah. Tapi wahwa hadis tu yang meriwayatkan dia oleh sini lakin bi syarti an yu'addiyahu. Tahammulul hadis tu maksudnya dia ambil hadis tu. Tapi walaupun orang panggil boleh dah umur 5 tahun ke, di atas kata umur 5 tahun, umur 5 tahun ataupun umur orang panggil bukan kira umur, kira fahmul kitab umpamanya ni. Jadi ni nak terima hadis daripada dia tu ada syarat lain pula. Boleh diterima lakin bi syarti an yu'addiyahu wa yukhadhu anhu ba'dal hulumi, bahawa dia menunaikan akan hadis ini dan diambilkan daripada soal itu ba'dal hulmi bin damil ha'i wal lam hulumi ay al bulugh, selepas daripada dia balik. Umur 5 tahun ni tidak balik. Apa tadi kalau umur 4 tahun di atas kata fal mukitab, kalau seorang itu umur 4 tahun dia boleh pehedah ni. Tu. Walaupun tak tahammul hadis itu berlaku hok saat ni khilaf tu 5 tahun kau fahmul khitab kau itu tahammulul hadis. Adapun takdiatul hadis menunaikan hadis mestilah orang panggil ba'dal bulugh, selepas daripada dia tu balik. Jadi kalau dia tidak balik makna tidak diterima ni hadis dia tu. Tu. Mithlu Sayyidina Al-Hasan wal Husain ibnai bintihi sallallahu alaihi wasallam. Memelah seumpama Sayyidina Hasan Husain, monggo cucu rozak ni. Banyak perkara lah dia tengok Nabi ni. Banyak perkara dia dengan Nabi duduk bertoteh dengan dia umpamanya. Dua anak laki-laki anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Ibnu Zubair dan anak wa Ibnu Abbas, Ibnu Zubair. Nah, seumpamanya wa Ibnu Zubair atau kada Sayyidina Hasan, mislu Sayyidina Hasan wal Husain wa Ibnu Zubair wa Ibnu Abbasin wa Nu'man bin Bashir wa Sa'ib bin Yazid radhiyallahu alaihim. Ni sasahu budak kecil ni. Budak kecil duduk dengan Nabi, duduk tengok Nabi ni. Wa ghairihim dan lain daripada mereka itu yang al-mazkurah sat ni. Mimman tahammal al-haditha fi hadis sibahu, daripada mereka yang menanggung akan hadis pada ketika kecilnya nyaman. Wa ba'dal bulughi, dia selepas daripada balik akhazan nasu anhu, mengambil oleh manusia daripadanya, mengambil hadis oleh manusia daripada al-mazkur saat ni lah. Jadi sebelum daripada mereka balik tu orang tak ambil lagi hadis daripada mereka. Tu. Jadi waktul tahammuli dengan waktul ada itu berbeza. Dari segi suluhiyah, makna kepatukan, kebolehan. Mana sah tahammul tu berbeza dengan sah orang panggil diterima hadis. Dia ambil hadis daripada dia. Tak sama. Jadi maksudnya untuk takdiatul hadis tu perlu kepada masa yang lain lagi. Makna lebih banyak lagi. Itulah baligh. Tu. Walidha, kerana inilah kerana li'ajlil qabulil hadis min as-sabi, kerana diterima ke hadis daripada kanak-kanak ni. Tu. Boleh diambil orang panggil terima kanak-kanak, terima orang panggil hadis daripada kanak-kanak. Kanu adalah mereka itu. Tu. Adalah mereka itu, iaitulah daripada as-salafu, orang salaf, yuhdiruna asibyana majalisat tahdis, menghadirkan kanak-kanak pada majlis-majlis tahdis. Tu dia. Dia sengilin, dia pisah. Jadi kena jugalah, mana kalau mak dia bawa anak kecil ni, bawa gapo anak dia tak faham ni. Dia kita faham, kita tak boleh nak ayat lagi. Lepas tu orang panggil supaya kita duduk mengaji ilmu sifat 20 ke, dia kena acak kali.
acak kali dengar. Sekali belajar gitu, tak usah kata budak orang tua pun, orang kapun ni bukan kata sekali dua, 10 kali dia belajar tolong je. Tak boleh nak hadam lagi tu. Jadi bawa anak saat ni tu dia sengaja dia bawa kerana mana harus tahammul hadis daripada kanak-kanak. Maksudnya ketika mereka mengambil hadis itu, mengambil ilmu daripada seorang guru tu, masa tu dia masih kanak-kanak. Tapi dengan saat ni lah, sama ada 5 tahun ataupun fahmul kitab. Tapi bila dia balik tu boleh. Tu. Seperti kita kata orang warga-warga pondok punya orang panggil orang duk ngajar dalam pondok tu, dia tu kecil lagi dia dengar. Boleh. Kita ambil hok masa dia kecil, hok dia dengar masa dia kecil. Tapi menyampaikan itu setelah dia tu baliklah. Jadi kerana li ajli qabulil hadis, mana minasabi, makna harus, mana boleh kita ambil hadis, terima hadis daripada kanak-kanak. Sebab itulah orang-orang salaf mereka menhadirkan, membawa datangkan akan sibyan pada majlis-majlis hadis, wa ya'taduna bi riwayatihim, dan mereka itu membilankan, maksudnya mengira, mengambil kira bi riwayatihim, makna asbyan ba'dal bulugh, selepas daripada balik mereka itu. Tu ya, kanak-kanak ni pun makna dia cekap, ada yang cekap ni kita tidak tahu kama waqa'a lil qadi Abi Umar Al-Hashimi, sebagaimana berlaku bagi Qadi Abi Bakar Al-Hashimi, fa innahu sami'a sunana li Abi Dawud. Maka bahawasanya Qadi Abi Umar Al-Hashimi, dia dengan sunan bagi Abi Dawud tu minal lu'lu'i, daripada lu'lu'. Dia dengar daripada lu'lu' nama orang. Walahu khamsu sinina, dan bagi lu'lu' tu ialah umur 5 tahun. Tu. Jadi wa'tadda nasu bisama'i, dia membilanlah oleh manusia bisama'i dengan sama nyonya qadi sat ni. Tu akan orang panggil kanak-kanak dulu. Sama dia bagi sunan Abi Daud tu, itu diterima oleh manusia. Bila diterima maknanya boleh dihubungkan sanad lah maksudnya. Jadi kalau orang ambil daripada Qadi Abi Umar Al-Hashimi itu boleh dikira ke sanad lah. Wala yustaratu fi adahi an yafhamal haditha, tidak disyaratkan pada menunaikan akan hadis ar-rawi